Orang kata kalau bila kita tengok line up 7 ni kan, orang kata dia ada legend, dia ada yang pernah ni, dan ada yang orang baru, orang kata pelapis lah. Jadi bila abang, orang kata ikutkan macam first time juga kan, bila tiga-tiga generasi digabungkan, abang rasa dia punya potential tu macam mana? Mostly kalau kita nak cerita sejarah rock gitaris, di Malaysia ni terlalu banyak dan ramai yang talented lah. So ini bagi saya, untuk saya cakap secara ikhlas ni, kira kita bercampur, kita dengan generasi baru, kita harus terima. Kita harus, bagi saya, berkongsi pengalaman penting, berkongsi dalam pengalaman, skill dan juga macam mana cara kita rehearsal. Dia walaupun ramai musician ataupun gitaris, dia takkan sama cara bila kita practice. Ini satu pengalaman yang saya harus berkongsi dengan orang. Firstly terus terang saya cakap, kita maksudnya yang senior, kita harus turun bawah juga. Kita kena anggap orang tu sebagai kita punya firstly dalam dunia muzik dan satu career, dan juga mewarisi generasi itu mustahak. Untuk saya kena, maksudnya buang ego tu, kita kena berkongsi. Itu terpulang. Mungkin hari ni mereka tak berapa perasan, tapi bila diorang, maksudnya bila dah lama dan diorang berpengalaman, diorang akan rasa, oh macam gini punya praktis tu, macam ginilah kita, maksudnya macam mana kita nak buat persembahan, macam mana kita berkongsi. Macam kalau kita imbas balik abang punya pembabitan awal dulu kan, orang mesti macam mana aku nak bagus main macam ni kan. Abang masih ingat tak masa awal-awal dulu kan, apa abang buat? Sebenarnya kalau contohnya, kalau satu hari tu praktis mau berapa lama? Kalau ikut sejarah saya, banyak maksudnya musician yang tahu. Saya pergi challenge tu. Saya waktu tu, saya maksudnya berfikir lah, bila tengok orang bagus, mesti ada sebab. Dan mesti apa dia buat. Contohlah, bila saya dapat pengalaman ni lah, bila tengok international band, mesti band international, itu pandang dia, maksudnya dia tak ada mistik. Maksudnya bila buat persembahan tu sangat perfect. So saya berfikir, macam mana dia boleh jadi bagus. Tapi walaupun kita fikir, waktu tu tak jelas. Cuma saya ni agak bertuah lah, saya dapat jumpa diorang. Kat situ pengalaman yang saya tak boleh lupa. Pertama diorang cerita pasal macam mana diorang praktis individu tu, maksudnya memandang muzik tu dengan berfikir tentang muzik ni, arrangement dalam segi gitar, sound skill, dan segi apa pun. Saya waktu tu bila saya dapat kesempatan tu, saya tak buang. Saya akan duduk dengan orang. Contohlah, saya pernah duduk dengan Paul Gilbert sampai pukul 6 pagi dengan Raf Samad. Masa tu live saya opening, kita ada dua pengalaman. Yang pertama Scorpion dengan Mr. Big. Saya ambil kesempatan tu untuk banyak tanya. Yang best, kita beruntung. Waktu tu pula diorang lepas show, diorang akan duduk di coffee house. Kita duduk satu hotel. Kat situ saya banyak dapat pengalaman tu lah, yang awal. So lepas tu saya ambil tekad. Dia simple je, dia cakap, kita kerja lebih, insyaAllah kita akan lebih. Waktu tu macam ni kita usaha ya. Saya ambil pendekatan ni, saya waktu tu saya boleh pernah buat dari muda tu, saya buat 18 jam satu hari. Tapi memang ternyata lah, apa yang saya buat dulu dibayar. Allah bayar. 18 jam tu usaha tu, sampai sekarang kita dapat hasil. Dan ada juga yang kawan-kawan yang lain, waktu dia buat benda yang sama 18 jam, ada, saya nampak. Tetapi tak, itu ada beza ni. Kita kena tahu, contoh, walaupun 18 jam, kalau kita tak tahu apa cara praktis tu,
Dia tak kaya. Maknanya nak kena trik dia juga. Ya, dia kena tahu maksudnya structure macam mana stages dia. Dia panggil stage lah, stages. Stages tu yang dia tu untuk pengalaman saya yang saya boleh kongsi ni, waktu individu praktis tu kena banyak kesabaran. Kita tak boleh nak cepat. Kat situ yang maksudnya kita kena fokus dengan cara step by step. Kita tak boleh terus laju ataupun terus nak pandai. Kat sini saya kongsi lah, pengalaman tu kita kena sabar. Dia tu setiap musician yang kalau pengalaman saya lalui, dia punya hasil 10 tahun ke atas baru kita dapat. Kita kena sabar. Apatah lagi kalau 40 tahun. Apa lagi 40 tahun ni. Benda tu memang dijanjikan tu. Siapa yang berusaha dengan cara yang betul. Jadi kadang-kadang kita ambil perkataan usaha saja. Usaha pun tak semestinya boleh, maksudnya boleh capai. Tapi usaha dengan cara yang betul, insya-Allah. Nanti confirm. Abang saya collection gitar ada berapa banyak? Yalah, kalau nak ikut banyak, tapi yang saya punya simpan tu favorite 10. Favorite 10. Yang tak favorite? Yang paling mahal kan. Yalah, 40 tahun. Sebenarnya saya ada 50 biji gitar. Tapi dah kurang lah, banyak. Ada yang saya bagi. Satu anak cucu pun dah start. Kawan-kawan pun di mana memerlu lah. Tapi 10 tu memang saya punya personal punya lah. Personal yang jangan kau usik. InsyaAllah nanti kalau ada masa boleh kalau nak review gitar-gitar tu boleh datang studio lah. Gitar-gitar tu memang, gitar ni sebenarnya bagi saya dia ada story lah, ada sejarah dia. Waktu album siapa. Dan kat situ value dia. Tapi kan bila jadi gitaris ni kan, apa benda gila abang paling pernah buat sekali bila babit cerita gitar ni? Yalah, pertama saya dah buka dah semua. Saya dah buka pasang balik. Saya dah maksudnya beraikan hancur, maksudnya leraikan semua. Untuk saya tu saya memang mengikuti waktu tu, time saya ialah Jimi Hendrix. Jadi pun buat Jimi Hendrix banyaklah yang waktu tu 80-an pula memang rock. Gitar tu terselah. Terus untuk saya study, saya belajar. Dan juga selain pada sekarang ni lagi lah jelas. Sekarang ni jelas. Kita boleh tengok review setiap gitar. So waktu tu tak ada. Waktu saya memang mana ada internet. Telefon pun susah. So saya maksudnya saya buat praktikal. Saya buka gitar tu, pasang apa. So zaman tu pula waktu tu hanya satu magazine yang kita boleh dapat information untuk belajar. Tak ada macam sekarang ni kita nak tengok siapa pun, apa pun gitar jenis yang kita boleh tengok. Waktunya pick up, yang segi tali, nut, segala-galanya, kayu, sampai ke tahap ke pick guard kan. Maksudnya abang buka tu untuk kenal setiap tu kan macam maksudnya saya function okay. Bila saya belajar pertama yelah waktu kita tak tahu sangat. Maksudnya saya nak faham contohlah macam gitar. Okey, neck ni untuk apa? Connection body. Pick up ni apa? Jadi ibarat jadi itulah engine, tayar mana, pintu mana balancing dia. Contoh kayu apa, ringing dia punya vibration dia. Jadi semua waktu tu saya berfikiran saintifik. Saintifik tu penting. Bila kita buka